Tak dengar. Okay. Oh, kita terus buka. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Microsoft Office ni yang kompori ni Zila. Orang lain Zila, suara Mariam keluar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ceria buat semua rakan-rakan. Okay. Sebelum kita mulakan program ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, yang saya kasihi, lagi saya hormati, Barisan Pengurusan Kanan Lembaga Tabung Haji, Barisan Pengurus-Pengurus Besar, Barisan Pengarah-Pengarah Wilayah, Barisan Pengarah-Pengarah Negeri dan juga pengurus-pengurus serta rakan-rakan di Ibu Pejabat, cawangan dan juga anak syarikat. Okay, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Moga petang ni semuanya sihat-sihat dan ceria-ceria belaka. Okay, selamat datang saya ucapkan kepada program Let's Talk Mental Health siri yang pertama bagi tahun 2023 ni. Okay. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi program Let's Talk Mental Health yang dianjurkan oleh Unit Psikologi dan Kaunseling Lembaga Tabung Haji. Okay, pada hari ini kita akan berkongsi berkenaan overthinking. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, setiap hari sudah tentu kita sentiasa berfikir walhal pada perkara yang kecil sampailah yang besar, kita memang tak berhentilah berfikir. Sampai kadang dah tidur pun terganggu sebab terlebih berfikir. Okay? Bila terlebih berfikir tu, dia akan jadi overthinking. Overthinking ni, dia adalah salah satu penyebab kepada mental disorder. Kalau tak dikawal dengan baik, dia akan menyebabkan penyakit mental lah. Betul, Doktor? Betul. Okey. Kita boleh bincang lagi tu. Kan? Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan program kita pada petang ni, saya nak memperkenalkanlah penceramah kita walaupun mungkin ada di kalangan rakan-rakan ni memang dah pernah dengar doktor punya berbicara dalam tabung haji. Okey, penceramah kita hari ni yang saya hormati lagi saya kasihi, Dr. Nurul Nadia binti Ismail yang merupakan seorang doktor pakar dan juga Ketua Jabatan Psikiatrik dan Kesihatan Mental dari Hospital Kulim. Okay, doktor juga adalah merupakan pengurusi Pertubuhan Kebajikan Psikiatrik dan yang juga merupakan sebuah NGO sejak tahun 2018. Pernah menjadi salah seorang panel bagi 3 siri rancangan syariah meja bulat di TV3. Juga salah seorang panel bagi rancangan Suara Wanita di Astro, siaran 106. Okey, doktor juga salah seorang penulis bagi ruangan diari Psikiatrik di Mingguan Malaysia dan juga Sinar Harian. Okey, yang ni agak menarik, sangat menarik lah sebab Dr. Nurul Nadia juga seorang penulis tetap Facebook page Laman Minda. Okey, rakan-rakan nanti lepas ni boleh follow page ni lah, banyak ilmu dekat situ. Okey. Baiklah. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, bagi meluncurkan tentang topik kita pada hari ini, saya mewakili Unit Psikologi dan Kaunseling Lembaga Tabung Haji dengan berbesar hati menjemput Dr. Nurul Nadia Ismail untuk mengupas dan berkongsi tips-tips tentang topik hari ini iaitu overthinking. Apa patut saya buat? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya kita dah buka majlis ke? Kalau kita belum buka majlis, boleh kita buka majlis dulu dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Kita dah buka ke tadi? Lupa. Tak apa. Boleh doktor nak buka sekali? Dah doktor.
Oh, dah buka dah. Okey, tak apa. Kalau dah buka, tak apa. Saya teruskan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi bagi pihak Laman Minda atas kesudian pihak Tabung Haji untuk meneruskan program Let's Talk Mental Health untuk tahun yang ketiga, insyaAllah pada tahun ini. Pihak Laman Minda mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Seterusnya, terima kasih juga kepada semua barisan pengurusan tertinggi Tabung Haji dan juga para hadirin sekalian. Saya harap ada antara anda yang masih tak bosanlah sebab hari tu saya rasa saya telah mengakhiri kita punya program dengan memberikan ceramah yang terakhir bagi tahun 2022 melalui program Let's Talk Mental Health dan saya dengan kuasa Tuhan, dengan izin Tuhan juga merupakan orang yang pertama membuka tirai program kita pada tahun ini. Nak buat macam mana kan, semua orang sibuk, saya pula kebetulan berlaku rearrangement dengan saya punya patient sebab saya ada meeting yang terpaksa diubah dan sebagainya. So tiba-tiba hari ni free. So sebab itulah saya mengambil kesempatan ni. Okeylah, kita bagi saya mulakan dulu sebab pakar-pakar yang lain tak boleh nak commit. Okey, so tajuk yang diberikan kepada saya ialah overthinking. Apa yang perlu saya lakukan? Okey. Okey, so sebelum saya teruskan dengan talk saya pada hari ini, saya nak anda semua relax. Jangan overthinking, jangan macam berfikir, ni Dr. Nadia ni nak cakap pasal aku lah ni. Jangan macam tu. Kita bukan nak cakap pasal sesiapa, saya bukan nak tuju kepada sesiapa, kita cuma sama-sama nak menuntut ilmu dan pada masa yang sama kita nak buat refleksi diri. Kan, kita nak buat refleksi diri, adakah kita ini kadang-kadang ataupun pada kebanyakan masa ataupun memang inilah diri kita daripada dulu, seorang yang overthinking tanpa kita sedari. So, soalan-soalan yang saya nak anda semua dengar daripada saya ialah, tak perlu baca slides kan, saya nak anda semua relax. Duduk relax, okey, tarik nafas dalam-dalam dan buat sambil mendengar soalan tu, jawab dengan ikhlas dalam hati kita kan. Be authentic to yourself. Adakah ini saya? Okey, so dah bersedia? Soalan yang pertama, adakah overthinking ini berlaku setiap masa atau hanya ketika saya berasa tertekan atau stres, risau atau marah, sedih dan terganggu atau sebagainya? Okey, ya atau tidak atau kemungkinan besar? Okey, keep the answer to yourself. Kalau kita dengar dengan kawan kita dan kita percaya kat kawan kita tu, dan anda boleh sama-sama berbincang lah dekat tepi tu kan. Sebab online saya tak nampak anda. So anda tanya, aku ni overthinking ke? Betul kan? Macam tu kan. So boleh bincang dulu. Now, untuk soalan yang kedua, okay, sejak bila kita sebenarnya menjadi seorang yang overthinking? Adakah sesuatu telah berlaku pada masa itu? Sebagai contoh, mengalami trauma tanpa disedari. Maksudnya sebelum ni kita tak overthinking pun. Kan? Tapi mungkin masa umur kita 25 tahun, kan? Contohlah, saya nak bagi contoh apa? Contoh, mungkinlah orang tu berkahwin muda kan? Dia berkahwin lepas SPM umur 19 tahun. Dia happy-happy je hidup dia selama ni, tak ada masalah. Tiba-tiba umur 25 tahun dia bercerai. So sejak berlaku perceraian, maka dia menjadi seorang yang overthinking. Contohlah, kan? Ataupun sebelum ni dia happy go lucky, carefree, tak adalah nak risau sangat, risau sikit-sikit, tu biasalah. Tapi sejak ibu bapa dia meninggal, dia jadi overthinking. Ataupun sejak COVID, pandemik. Kan, disebabkan pandemik berlaku perubahan dalam cara kehidupan kita dan sejak itulah kita menjadi overthinking walaupun sekarang ni kita sudah tidak lagi berada dalam keadaan pandemik. Okey, so kalau ada, catatkan bila. Okey, catatkan bila. Sebab saya tak nak talk saya ni dengar je. Sebab bila dengar, dia tak jadi apa. Kita tak akan belajar apa-apa. Bila kita mendengar dan kita sambil membuat refleksi dan barulah talk ini ataupun ceramah ini insya-Allah dapat memberi impact yang lebih powerful. Dan itu adalah harapan saya. Okey?
Dan soalan yang ketiga, ada banyak lagi soalan lepas-lepas ni tapi untuk ni 3 soalan ni dahulu. Bagaimanakah overthinking ini telah ataupun sedang memberi kesan kepada perhubungan anda, tak kiralah dengan suami ke, dengan anak ke, rakan sekerja ke, masyarakat setempat dan sebagainya, pekerjaan serta diri sendiri dalam mencari makna kehidupan. Okey. So, kalau katakan soalan yang satu tu, soalan dia ialah ya, saya hanya overthinking bila saya stres. Kan, ni contoh. Yang kedua, saya jadi overthinking ni hanya selepas pandemik. Cuma bila dah tak pandemik pun saya masih lagi overthinking. Ketiga, yes saya overthinking tapi kadang-kadang je lah dia menyebabkan mungkin rakan sekerja saya rimas dengan saya. Kan? Sebab menyebabkan diorang pun jadi risau. Sebab bila saya risau, saya cerita ke orang, orang pun jadi risau. Contoh. Kan? So, tapi kalau tak, saya okey sahaja. So, kalau katakan itu antara senario-senario yang berlaku sebagai contoh, maka saya boleh katakan insya-Allah itu agak acceptable. Itu agak okey. Kan? Sebab dia masih lagi tidak terlalu mengganggu fungsi seharian anda dan anda masih lagi boleh melakukan pekerjaan. Tetapi kalau katakan soalan nombor 1 tu, tak, dia bukan bila saya stres je. Tak ada apa pun saya memang akan berfikir-fikir, ada apa-apa lagi lah saya berfikir-fikir. Ataupun nombor 2, sebelum trauma, sebelum pandemik contoh kan, sebelum pandemik pun saya memang overthinking. Tapi lepas pandemik ni saya jadi lagi overthinking. Saya dah rasa macam saya ada anxiety. Dan nombor 3, dulu saya suka keluar dengan kawan-kawan, tapi setiap kali keluar saya jadi overthinking, so saya duduk kat rumah je, saya dah tak suka keluar. So kalaulah itu jawapannya, nasihat saya, jumpalah dengan kaunselor-kaunselor di tabung haji dulu. Dan pada para kaunselor, kalau ada staf-staf tabung haji yang jawab ya kepada 3 soalan ni, assess diorang. Kalau rasa ini sudah melebihi daripada kita kata keupayaan counselling session tersebut, maka mohon rujuk kepada Jabatan Psikiatri yang berhampiran dengan segera. Okey, sebab macam yang Puan Rohaniza sebutkan sebentar tadi, overthinking ni kalau kita tidak cuba untuk merawat atau mengawal daripada peringkat awal, kita bimbang ianya boleh menyebabkan kepada kesihatan mental. Terjejasnya kesihatan mental. Okey? Ada soalan tak so far? Kalau tak ada, saya teruskan. So, apakah contoh-contoh overthinking ni kan? Dok cakap overthinking ni. Risau tu overthinking ke doktor? Kan? Risau tu kalau appropriate, kalau sebentar kan. Contoh, mungkin macam Puan Rohaniza kan, dia in charge untuk talk hari ni kan. So kalau macam katakan tiba-tiba berlaku kan, dah bagi tahu bos dah 2:30 ni saya ada program Let's Talk Mental Health. Tiba-tiba 2:30 tu bos kata, oh tak, kita kena buat meeting. Of course kita akan jadi, alamak siapa yang nak bagi tugas ni kan, nak panggil siapa? Macam mana doktor? Nanti nak tangguh ke? Kalau tangguh lagi banyak komplikasi, nanti orang kata saya ni ubah-ubah sesuka hati. Tuan Haji Hanif pula tak ada hari ni, contoh kan. So kalau berlaku macam tu, itu adalah normal. Kan? Sebab ianya berlaku pada keadaan tersebut sahaja. Kan? Walaupun itu kita boleh katakan cara coping skills kita tu perlu diperbaiki lagi. Contoh kan, maksudnya tapi itu bukan overthinking yang saya cuba nak sampaikan pada hari ini. Ianya berkaitan dengan kita punya coping skills, okey, dalam menangani stres. Okey. So contoh-contoh dia yang memang kita kata ini adalah overthinking. Bila katakan kita dekat pejabat kan, semua orang bekerja kan, kita sentiasa bila nak pergi pejabat je, kita nampak kawan kita dekat lift ke contoh kan, kita macam orang ni suka ke aku ke tak sebenarnya, dia selalu tak kutuk aku kat belakang kan. Ataupun bila kita, contoh kita pergi makan kan, kita nak pergi toilet kan, kita sepanjang jalan nak pergi toilet tu, dia orang ni duk kutuk pasal aku lah ni, dia orang ni duk macam ni lah, dia orang ni macam ni lah. Bila kita pergi cuti, kawan-kawan kita kat kerja tu duk sibuk je buat kerja lain, tapi masa kita pergi cuti tu pun kita fikir-fikir, aku ni pergi cuti ni, dia orang ni mesti kata aku malas ke apa ke kan. Ada je benda-benda overthinking yang menyebab yang menyelubungi kita punya pemikiran
dan selalunya akan mempengaruhi kita punya emosi, kita punya keadaan mental, fizikal dan sebagainya. Contoh yang lain pula, apabila kita berada dalam, mungkin bila kita balik kampung, raya dan sebagainya kan, kita akan macam tertanya, apa yang diorang fikirkan tentang aku Diorang ni sedang judge aku ke? Kan? So kita jadi macam, mungkin padahal pada kebanyakan masa orang tak fikir pun pasal kita sebenarnya. Banyak lagi masalah dalam dunia ni kan. Tapi kita percaya, hampir-hampir percaya bahawa semua orang ni bercakap tentang kita. So benda tu ialah overthinking. Dan lepas tu kita akan sentiasa teringat-ingat dan terus menganalisa perkara yang telah berlaku. Kan? Contoh, kita masuk, bos tanya je kan, macam contoh, kerja dah siap ke belum kan? Kertas kerja yang saya bagi tadi dah siap ke belum? Lepas kita pun cakap lah, kertas kerja tu tadi bos bukan suruh saya, bos suruh Puan Rohaniza contoh kan. Tapi dia tak ada lagi dekat pejabat kan. Saya tak tahu dia dekat mana contoh kan. Lepas tu bos pun macam, saya bukan suruh awak Puan Rohaniza. Kita pun, ya bos, bukan saya. Lepas tu bila bos pergi, kita pun macam, aku ke yang kena buat? Kenapa Puan Rohaniza tak bagi tahu kat aku? Kenapa ni? Kita duk teringat-ingat kan. Lepas tu kita pun macam terus berfikir, bos mesti ingat aku yang curi kerja, curi masa kan. Macam tak buat kerja dan sebagainya kan. So kita duk worry pasal benda tu, padahal bos kita tu yang tersilap. Tapi kita fikir lagi aku ke dan sebagainya. Lepas tu kita sentiasa mempersoalkan semula keputusan-keputusan yang telah diambil kan. Contoh, nak kahwin ke kan, nak start kenal dengan orang ke, macam mana kalau dia tak suka aku, macam mana kalau dia tahu aku ni macam ni kan. So sampai kita pun rasa macam tak yalah nak memulakan sesuatu perhubungan, sebab overthinking kita ni menyebabkan kita jadi takut. Kita jadi takut sebab kita rasa, ataupun selalunya lah pada kebanyakan masa ni, overthinking ni almost always about a negative consequences, ataupun akibat yang terlalu negatif ataupun buruk ke atas diri kita. Lepas tu kita akan mengingat kesilapan yang telah kita lakukan. Kan? Ni contoh yang saya nak bawa terutama kepada mak-mak lah, Sebab ramai sangat pesakit-pesakit yang datang ke klinik kami, diorang kebanyakan ialah ibu-ibu, sama ada bekerja ataupun urusi rumah tangga. Dan disebabkan oleh tekanan-tekanan dalam kehidupan, maka mereka selalu marah anak-anak kan. Tapi bila marah, diorang macam terfikir-fikirkan, macam mana perasaan aku, apa yang patut aku lakukan, sepatutnya aku tak marah dia, sepatutnya aku bincang dulu, kenapa aku jerit dekat dia, aku ni memang mak tak guna, kenapa Tuhan jadikan hidup macam ni, kan. So semua ni memang kita memang berlaku sebenarnya dalam masyarakat, dan kebanyakan ibu-ibu memang akan ada pemikiran-pemikiran macam ni, terutama bila diorang tak berjaya nak capai expectation diri sendiri yang menggambarkan bahawa kita ini seorang ibu yang sempurna. So overthinking ni akan berlaku. Dan ini memang saya nampak lah kebanyakannya pada wanita. Lelaki pun ada juga, tapi sebab yang lebih ramainya perempuan kan, so saya nampak perempuan lah, tapi di kalangan lelaki pun ada kan. Contoh masa pandemik hari tu terutamanya kan, bila disuruhkan dia mungkin tidak perlu dia tidak dihentikan kerja, tapi disuruh cuti tanpa gaji. Kan pandemik ramai yang kena cuti tanpa gaji. So datang dalam keadaan stres, anak saya nak makan apa, nak bayar kereta macam mana dan sebagainya kan. Dan ada yang seorang ni, dia punya overthinking tu memang saya nampak memang tak perlu pun dia overthinking, sebab duit dia sebenarnya ada je, duit simpanan tu memang banyak je sebenarnya. Dan walaupun dia tak dapat gaji kan, tapi sebab dia tak nak ambil moratorium. Sebab overthinking dia tu lah. Nanti kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Benda macam tu lah. Semuanya macam ni kan. So masa discussion tu kita memang cakap, ambillah moratorium. Kalau perlu keluar KWSP, keluar KWSP. Khas untuk pandemik ni kan. Sebab dia bukan kena hentikan kerja. Dia cuma disuruh bercuti tanpa gaji. Dan selepas bila kita jumpa, memang dia lepas pandemik makin reda, dia dapat bekerja balik. Memang kita discharge lah sebab dah tak ada apa-apa masalah. So dan lagi satu, kalau perasan contoh-contoh di atas ni ialah semua perkara yang telah berlaku. Overthinking ni juga dia boleh melibatkan prediction of perkara yang tak berlaku pun lagi, tapi kita yakin seolah perkara itu akan berlaku kan. So ini pun overthinking. Contoh contoh yang kita risau tentang perkara masa hadapan, macam mana umur kita muda lagi contoh kan, mungkin ada adik-adik yang masih umur 20 lebih kan, tapi tak kahwin.
kan, atau tak ada boyfriend lagi, ataupun baru putus tunang, kita pun macam fikir macam mana kalau lepas ni kalau tak ada boyfriend, macam mana kalau lepas tak ada orang nak kawan dengan aku jadi anak dara tua, orang akan ejek aku, orang akan kata aku ni macam ni kan. So semua ni adalah overthinking, kan, sebab dia menyebabkan kita jadi takut untuk nak explore apa lagi peluang-peluang yang ada dalam kehidupan. Okay, so ada siapa yang nak bagi contoh-contoh yang lain? Doktor, Ya, nak tanya soalan lah. sila. Saya Okay, lagi suka two-way conversation. Doktor, overthinking dari sudut kejaya lah, kejaya. Contoh dia, contohnya kalau okey lah, seorang pengurus, contoh dia kan, dia ramai anak buah, pengurus ni pula, bukanlah semua, dia kalau ada seorang pengurus perempuan lah, hati taklah orang kata hati tak kering, contohnya kan. Sebelum dia bagi arahan, dia dah overthinking pada benda-benda yang nanti anak buah tak suka, nanti anak buah tak nak buat. Macam mana seorang pengurus tu dia nak hadapi benda tu? Dia nak tackle anak buah dia tu macam mana? Okay, satu, that is a very good question. Nombor dua, yes, kebanyakannya memang perempuan lah yang overthinking ni, kan. Lelaki ni hati dia orang agak kering sikit, perempuan ni dia tak kering kan. Adalah yang kering kan, tapi kebanyakannya tak. Pada pandangan saya lah kan, bila kita menjadi seorang pengurus kan, bila kita menjadi ketua ataupun ketua jabatan kan, macam saya jadi ketua jabatan sejak 2018, saya memang sedar perkara-perkara yang perlu dilakukan sebagai seorang ketua jabatan tu melebihi daripada skop tugas kita sebenarnya kan. Macam saya jadi pakar psikiatri je, tapi tiba-tiba kena jadi ketua jabatan, so dah lain kan. Satu perkara tu dah lain, sebab kita ingat kita nak buat kerja kita, tapi sekarang ni kita kena buat kerja kita dan pada masa yang sama kita perlu delegate tugas dan kita perlu pastikan orang lain buat kerja mereka. So dia jadi satu bebanan. Okay, so bila terjadi satu bebanan yang unexpected, memang boleh menyebabkan overthinking. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seorang ketua kan, kalau kita adalah seorang ketua dan kita jadi tak boleh nak membuat tugas kita itu dengan confident, so kita kena semak balik diri kita. Adakah sebenarnya kita ni mengalami isu dari segi self-confidence kan, kita tidak yakin pada diri sendiri, ataupun self-esteem kan. Dia lain self-confidence ni keyakinan kita kepada diri sendiri. Self-esteem ni ialah apa yang kita fikir orang anggap kita sebagai apa. Maksudnya kita punya self-confidence ataupun kita punya self-esteem kita tu dipengaruhi oleh tanggapan kita, bagaimana penilaian orang lain terhadap kita. So kalau katakan kita sentiasa beranggapan bahawa orang tak respect kita kan, contoh kan, anak buah bukannya respect aku, anak buah bukannya suka aku, anak buah aku ni lagi bagus, contoh kan. So pemikiran-pemikiran sebegini dia sebenarnya lahir daripada seseorang yang mempunyai low self-esteem ataupun low self-confidence. So bila kita ada dua benda ni, then kita kena belajar macam mana nak tingkatkan self-confidence, macam mana nak tingkatkan self-esteem. Sebab benda ni paling penting bagi seorang ketua. Kalau tak ada dua benda ni, memang susahlah nak jadi ketua. Kan? Lepas tu kita kena membaca banyak buku kan. Banyak buku yang tulis tentang are you a boss or are you a leader? Kan, banyak sangat artikel-artikel pasal ni. Baca kan, sebab kita kena refleksi diri kita kan, adakah kita seorang boss ataupun kita seorang leader kan. Being a leader is much better than being a boss kan. So mungkin kadang-kadang kita ada pengalaman, kita suruh anak buah kita buat kerja tapi dia melawan balik. Dalam kita ada self-esteem, lepas tu anak buah kita melawan balik, of course dia akan bring down the self-esteem. Tapi sebenarnya bila kita semak balik, kenapa anak buah kita tu melawan kita contoh pada masa tersebut, mungkin disebabkan oleh cara kita berkomunikasi dengan mereka kan. Kalau kita berkomunikasi dengan mereka sebagai seorang bos, di zaman sekarang ni kan, di zaman millennial ni, memang akan senang untuk dapat tentangan. Tetapi kalau kita berkomunikasi sebagai seorang leader yang mempunyai ciri-ciri leadership, maka pada kebanyakan masa skills tersebut dapat membantu kita untuk melakukan ataupun melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang pengurus ataupun seorang ketua dan sebagainya. So itu adalah antara tips-tips yang saya boleh berikanlah
kan. So kalau nak cakap pasal leadership, ni pun saya pasti anda semua pun tahu kan, kena datang satu hari punya course kan, sebab kita kena belajar tentang how to talk so that people listen kan, how to listen to others, how to give how to give respond, a no respond kan, how to give a no respond without hurting the other side too much. Contoh kan, macam bila anak buah minta, kita kata oh tak boleh ni, kan. Tapi macam mana kita nak pastikan tak boleh tu tidak mendapat repercussion yang teruk kepada kita. Macam mana kita kata nak buat bargaining tu. So semua ni memerlukan teknik dan sebagainya. Some saya takkan nafikan, ada yang memang seorang yang karisma, dia memang dah lahir tu leadership kan, mungkin sebab parenting styles yang bagus daripada ibu bapa dan sebagainya, dia orang tak perlu belajar. So saya tak tumpukan pada golongan ni, tapi kepada kita yang rasa bahawa macam mana saya nak jadi leader, saya tak pernah jadi ketua dan sebagainya, dan saya tak tahu nak jadi ketua. So perlu untuk menuntut ilmu dan kemahiran ini. So hopefully tak adalah jadi overthinking. Okay? Menjawab ke soalan saya, soalan Puan Rohaniza? Jawab doktor, terima kasih. Okay, so saya teruskan Next, ingat balik kan tiga soalan yang pertama tadi. So kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Okay, overthinking. So sekarang kita dah ada idea sikit tentang overthinking. So tanya lagi sekali diri kita, adakah saya seorang yang overthinking? Kan, kalau kita rasa macam tak, then you can just chill out and just dengar aje kan ceramah saya ni, mana-mana yang poin-poin yang mungkin boleh ambil. Tapi kalau anda mula jawab, alah saya sebenarnya overthinking, then I need you to really listen attentively, tanpa memandang rendah pada diri sendiri, atau ada perasaan bersalah, atau ada perasaan kecewa, atau ada perasaan sedih dan sebagainya. Jangan salahkan diri sendiri atau jangan pandang rendah pada diri sendiri kalau kita terpaksa mengaku bahawa kita seorang overthinking. That's not the end of the world. InsyaAllah ada cara dia untuk kita nak keluar daripada cycle overthinking ni. Okay? So seterusnya, perlukah saya melakukan sesuatu? Kan, jika kita jawab ya, kan? Perlu tak saya lakukan sesuatu? Kan? So of course, ingat balik tak soalan nombor 3 tadi, yang awal tadi kan? Adakah overthinking ni mengganggu kehidupan saya? Kan ada setengah orang kalau perasan kan, dia selalu cakap dia risau, dia membebel, dia risau. Kalau kita nak buat apa-apa, dia adalah orang pertama risau kan. Tapi dia okey je. Kita nak pergi mana pun dia nak ikut. Ada cabaran baru dia nak buat, ada tugas apa dia nak buat. Walaupun mulut dia selalu bising, macam mana aku nak buat ni, aku tak pandai lah macam mana kan. Itu overthinking. Tapi dia tak ada masalah dalam menjalani kehidupan. Yang bermasalah kita lah kot kan, sebab kita rimas kan. Budak ni asyik membebel je, tak boleh buat kan. Tapi boleh buat. So mungkin untuk orang ni, dia perlu lakukan sesuatu tapi kerja dia tu sikit je. Kan? Tapi kalau dia memang jenis overthinking dan memang mengganggu perhubungan, mengganggu pekerjaan dan sebagainya, maka banyak perkara yang perlu dilakukan. Okay, so actually it is a good news tau. Walaupun kita rasa kita overthinking, it is a good news sebab kita boleh keluar. Ataupun kita tak perlu dah jadi overthinking kalau kita belajar teknik-teknik yang betul. Okay? Sebab tu saya kata it's not the end of the world. Okay? Dan jika jika kita acknowledge kita adalah overthinking dan kita mahu melakukan sesuatu, ingat perkataan dia ialah mahu. Kita sendiri kena acknowledge dan kita sendiri kena nak buat sesuatu. Orang lain memang tak boleh bantu kita. Kita sendiri yang kena buat. Okay? Orang lain bantu macam mana pun, tapi kalau kita tak nampak kita sebenarnya dalam masalah kan, ataupun kita sebenarnya menghalang diri sendiri daripada mencapai apa yang kita boleh capai, maka tak ada apa-apa berlaku perubahan. Dan yang terakhir, so apa dia yang perlu saya lakukan? Sebab itulah tabung haji buat talk ni, untuk menjawab apa yang perlu saya lakukan. Okay. So sebelum saya teruskan, Mahsati A kan, the Persian poet. Saya rasa dia pun the first female poet from Persian. Dia macam dah lama-lama lah ni great to trust the moment kan, and allow life to unfold around you. But if you are an overthinker, then letting go and letting be can feel like an impossible dream. So kita tahu memang susah kan. The best thing untuk menjalani kehidupan ialah kita kena trust apa yang berlaku sekarang ni. Kita kena biarkan je apa yang berlaku kan. So contoh
tengah dengar saya punya ceramah, janganlah kita fikir nanti kalau jam macam mana, nak balik macam mana, petang ni nak masak apa, macam mana kalau ceramah ni habis lambat, kena balik lambat, tapi tak boleh balik lambat sebab bos ni ada. Contoh kan, kita fikir-fikir macam tu kan. So kita tak dapat nak enjoy pun apa yang saya cuba sampaikan dan kita tak dapat nak berubah lah kan. So kita tahu memang benda ni adalah susah, tetapi ianya boleh dilakukan. Okay? Okay, so tadi kita bagi contoh kan. So overthinking ni sebenarnya apa? Dia habit kan. Habit thinking too much about something or too long about something. Kan orang lain overthinking sekejap je, masa stress je. Tapi bila stress sudah hilang, kerja dah siap, dia relax balik. So that's normal kan. Tapi ni kerja dah siap pun, kita dah hantar dekat bos pun kita dah fikir lagi macam mana kalau bos semak, bos suruh buat balik, macam mana kalau kena reject, macam mana itu, macam mana ini kan. Balik rumah pun duduk fikir. So that is overthinking lah, just too much. Overthinking is also known as analysis paralysis. Memang benda ni lah dia punya kita nak kata gist dia tu kan. Sebab overthinking ni dia menyebabkan kita to analyze of something dan akhirnya menyebabkan paralisis kan. Paralisis ni kita kata memang terhentilah, tak ada movement, tak boleh nak bergerak kan. The overthinking je tapi nothing out of it. Nothing good coming out of it. Lepas tu kita repetitively dwell on the same thought kan. Fikiran yang sama, situasi yang sama kan. Up to the point memang it just get in the way of your life lah. Macam contoh lah tadi kan, kita susah nak bina perhubungan yang baru bila kena pindah pejabat dan sebagainya, ataupun naik pangkat pun menyebabkan kita tak boleh nak berfungsi dengan baik, kita tak ada kawan dan sebagainya. Dan macam saya cakap tadi, overthinking usually ada dua kategori je. Sama ada apa yang telah berlaku ataupun kita cuba predict apa yang akan berlaku. And kadang-kadang dia juga melibatkan excessive tendency to monitor, evaluate and attempt to control of all types of thought. So maksudnya kita fikir-fikir ni kan, kita berfikir, kita tahu kita overthinking, but at the same time we put so much pressure dengan cara atau teknik yang salah untuk kita nak kawal overthinking kita. So kita jadi lagi overthinking. Dia ada macam metacognitive of overthinking. Tu tak apalah, yang tu terlalu complicated. Tapi nak bagi tahunya overthinking kat sini, bila kita try to control kita punya overthinking tu, kontrol kita tu pun jadi overthinking. Itu maksud dia. Okay? Sebab itulah tak boleh buat main-main pasal overthinking ni. It's a serious issue. Okay? Walaupun dia bukan penyakit mental, walaupun dia sebenarnya bukan simptom penyakit mental. Okay? So secara umumnya overthinking boleh mengakibatkan kepada faktor risiko dan boleh menjadi akibat kepada diagnosa psikiatri. Lupa nak baca soalan dia. Adakah overthinking merupakan salah satu simptom utama diagnosa psikiatri? So secara umum tak. So it's a good news kan. It's more like our personality or kita punya cara kelakuan, pemikiran dan sebagainya kan. Tapi it's not penyakit illness. It's not a psychiatric diagnosis. So it is good. Okay, walau bagaimanapun, katakanlah kita dirawat sebagai orang yang punya kemurungan, anxiety, obsessive compulsion disorder, orang yang punya PTSD kan, maka mempunyai overthinking ini boleh menjadi penghalang kepada proses penyembuhan. So kalau contoh orang yang tak ada overthinking tapi dia dapat depression, mungkin lepas sebulan atau 6 minggu dirawat, dia hampir pulih kembali 100% kepada diri dia. Tapi overthinking ni, walaupun dia telah dirawat 3 bulan, 6 bulan, simptom-simptom tu masih lagi ada. Dia tak boleh nak hilang sepenuhnya disebabkan oleh overthinking. Dan dia akhirnya boleh menyebabkan kepada keresahan ataupun anxiety ataupun kemurungan kalau tidak dikawal ataupun kalau faktor-faktor tekanan daripada luar itu menjadi tidak terkawal. Okay, sebab kita tahu overthinking ni kebanyakan masa ianya dipengaruhi oleh situasi semasa. Kan, contoh kalau dalam keadaan yang tenang, tak ada apa-apa berlaku, walaupun dia overthinking, mungkin dia masih boleh berfungsi dengan baik. Kan, tapi bila contoh-contoh macam berlaku pandemik, tiba-tiba dapat baru didiagnose mempunyai penyakit medical yang serius kan, tiba-tiba dia beritahu dia ada diabetes, tiba-tiba beritahu dia ada hypertension kan. Untuk setengah orang lah, diabetes je, hypertension je, makanlah ubat, jagalah berat badan, jagalah makan kan. InsyaAllah boleh dikawal. Tapi dia tak. Dia bila dapat tahu dia dapat penyakit je, macam-macam dia fikir. Dah fikir mati, kalau aku mati macam mana, siapa nak jaga anak bini dan sebagainya kan. Padahal rawatan baru je nak bermula. Sebagai contoh lah. So itu adalah
kita nak kata akibat kepada overthinking ini. Okey, walau bagaimanapun kan, saya kata secara umumnya memang dia bukan simptom ataupun simptom yang diperlukan untuk didiagnose sebagai mempunyai penyakit psikiatri. Walau bagaimanapun, jika overthinking yang kita maksudkan tu ataupun yang kita alami tu ialah recurrent and persistent thoughts, maksudnya pemikiran yang sentiasa berulang-ulang, sentiasa berlaku walaupun kita tak fikir. Dia datang secara tiba-tiba, urges kan, impulses ataupun image that are experienced at some time during the disturbance as intrusive, unwanted, and in most individuals cause mild anxiety ataupun distress, dan kita mencuba sehabis baik to ignore or suppress such thoughts, urges or images, or to neutralize them. Contoh by performing certain ritual. Kalau ini yang dimaksudkan, okey, maksudnya pemikiran dia terlalu bertalu-talu tau. Terlalu bertalu-talu menyebabkan kita jadi stres, jadi anxious, dan sampai kita kena lawan balik pemikiran tu, sampai kita contoh bila kita fikir bahawa dunia ni dunia ni kotor, banyak sangat bakteria dalam dunia ni kan. So kita duk cuci kan. Semua benda kita cuci, kita tak nak sentuh orang, tak nak sentuh benda kan. Sentiasa bawa alcohol wipes ke mana-mana contoh, maka kita kena consider adakah sebenarnya kita ataupun seseorang itu mengalami obsessive compulsive disorder. Dan kalaulah ini adalah simptom utama dia, maka tolong pergi kepada doktor psikiatri secepatnya mungkin. Sebab OCD kalau kita rawat pada peringkat awal, insya-Allah dia lebih mudah untuk dirawat. Ataupun jika overthinking ni khusus tema yang sama je. Contoh kan, dia kurus, contoh dia kurus kan, tapi dia duduk fikir aku ni gemuk ke, macam mana kalau aku gemuk nanti baju tak muat, nanti orang kata aku tak lawa, nanti boyfriend aku tinggalkan, aku ni gemuk lah, nak buat macam mana. Padahal memang terbukti dia tu kurus. So kita kena berhati-hati kan, especially pada anak-anak remaja. Mungkin sebenarnya dia mengalami simptom anorexia nervosa ataupun anorexia bulimia kan. Ramai sebenarnya anak remaja kita yang mengalami masalah dari isu pemakanan ni. So kalau itu adalah tim dia, maka tolong bawa pergi jumpa doktor kan. Especially memang dia tak nak makan ataupun setiap kali dia makan dia muntah. Itu adalah simptom-simptom red flag kita kata. Okay. So people become attached to their burdens, sometimes more than the burdens are attached to them. So macam ni lah, overthinking memang macam ni kan. Memang betul kita tak boleh nak predict keadaan kan. Tapi sebab kita terlalu macam nak sangat predict kan, nak sangat berfikir macam mana kalau macam ni, macam mana kalau macam ni, sampai kita tak nampak peluang-peluang yang hadir depan mata kita untuk kita sebenarnya menyelamatkan future yang kita tengah duk risau tu. So kita attach too much kan. Sikit-sikit is okay, sebab itulah kita buat hibah ke, kita buat takaful ke kan. Kalau nak pergi umrah ataupun pergi haji hari tu pun kita dinasihatkan untuk ambil takaful kesihatan, yalah kan, takaful kesihatan kan. So itu adalah kita kata perancangan yang baik kan. Tapi kalau duk cakap macam mana kan, tapi kita tak buat apa-apa. It's just everything ruminating in your heads, then kat situlah dia tidak akan membantu kita untuk meneruskan kehidupan yang lebih bermakna kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wathamarat wa basyiris sabirin kan. Maksudnya demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar kan. So memang perasaan takut ni memang satu perasaan yang Allah dah kurniakan kan, tapi bila kita cuba sabar kan, sabar ni bukan sekadar sabar macam kita faham sabar ni kan. Dalam Islam ni bila kita cakap perasaan takut, betul lah kalau dalam ayat ni memang merujuk specifically kepada musuh kan, tapi pengajaran yang kita boleh ambil daripada perasaan takut ni, mungkin takut kepada masa depan kita, takut kepada bos kita, takut kepada kegagalan, takut kepada semua benda kan. So pengajaran kepada ayat ni, bila kita tahu kita ni overthinking menyebabkan kita jadi takut, menyebabkan kita jadi risau, resah, murung dan sebagainya,
satu benda yang kita kena tahu bahawa apabila kita sabar kan, sabar ni maksud dia ialah kita yakin bahawa ketakutan yang diberikan itu adalah satu perasaan normal dan ianya mungkin juga satu ujian daripada Tuhan dan kita kena cuba cara yang terbaik untuk bagaimana keluar daripada kemeluk ketakutan ini, maka insya-Allah Allah memang akan memberikan kabar yang gembira kan. Sebab tu ayat ini diakhiri dengan wabasyiris sabirin kan. Berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar kan. Sabar ni bukan sekadar kita duduk tak buat apa kan. Sabar ni juga ialah kita cuba keluar daripada kemelut overthinking ini ataupun kemelut ketakutan ini, insya-Allah. Okay, so kita nak tahu kan kenapa saya jadi overthinking. So yang pertama sekali kita kena cuba muhasabah balik. Muhasabah bukan untuk kita nak blame balik, tapi muhasabah untuk kita nak memahami diri kita. Kan kadang-kadang mereka yang dibesarkan oleh ibu bapa yang terlalu rigid, yang terlalu strict ataupun term dia ialah authoritarian kan. Maksudnya kalau exam kena dapat A, kalau tak dapat A balik kena rotan, kalau tak dapat A kau bukan anak aku, kalau tak dapat A kau ni anak bodoh. Contoh kan, tak dapat A kau ni anak menyusahkan kan. Kalau kita dibesarkan dengan perkara-perkara tersebut kan, dengan pernyataan tersebut, maka definitely risiko untuk seseorang itu dapat overthinking adalah tinggi kan. Ataupun kalau saya macam saya anak askar, saya anak bekas askar, meja bersara, so bangun kena tepatlah pukul 6 kan. Kalau tak bangun pukul 6, 6:05 minit pun habislah kan. Balik sekolah terus kena mandi, baju jangan letak atas lantai, katil kena kemas, pukul 7 malam dah kena siap mandi, bukan baru nak balik rumah dah siap mandi, dah siap untuk nak solat ke, baca Quran ke, so kalau tak buat kena rotan. So benda macam tu boleh menjadi faktor risiko. Tapi alhamdulillah saya tak ada overthinking. Alhamdulillah. Mungkin sebab mak saya dia jadi mediator kan. Maksudnya bila bapa marah, mak kita macam cakap lah kan, oh tadi bukan dia dah balik rumah tapi mak yang suruh pergi kedai ke dan sebagainya. So dia mengurangkan lah. So strict atau authoritarian parents ni memang antara faktor yang kita tahu paling utama. So muhasabah diri. Kita dah tak boleh nak ubah kita punya masa hadapan kan, tapi kita boleh ubah cara kita parents anak-anak kita. Jangan strict sangat kan. Kita nak disiplinkan diorang, ya. Disiplin bukan bermaksud strict Disiplin bukan bermaksud kita masih tak boleh nak give and take. No, kan. Disiplin terbentuk apabila kita mengajar anak kita what is the appropriate give and what is the appropriate take. Itu barulah kita kata InsyaAllah ideal punya parenting. Bukan spoil lah, it's not the same as spoil. Okay. Yang kedua, sebab kenapa saya cakap appropriate give and appropriate take tu, dia mengajar secara indirectly, dia mengajar anak kita cara berkomunikasi, cara untuk nak meluahkan perasaan, cara untuk nak berkongsi perasaan, cara untuk nak percaya kepada orang dalam sesuatu perhubungan. So benda-benda macam ni sangat-sangat penting. Kan. So mungkin tabung haji next time boleh buat topik parenting styles ke dan sebagainya kan. Sebab tajuk ni memang sangat penting. Mungkin kita dah tak boleh nak merubah diri kita, pengalaman kita, tapi kita nak membentuk generasi masa hadapan kita ni supaya mereka menjadi generasi yang lebih, kita kata, kompetitif tanpa memberi kesan yang teruk kepada emosi dan psikologi mereka. Yang kedua personality ataupun temperament. Personality atau temperament ni kadang-kadang it's just genetic kan. Mungkin parenting tu dah okey dah kan, tapi genetik kan. Mungkin ada minor genetik ni yang menyebabkan kita jadi anxious. Contoh mak kita pun anxious, ayah kita pun anxious, tapi diorang tenang je sebab genetik terlalu sedikit dekat diorang punya genes. Tapi bila sebab dua-dua tu kahwin, so genes tu banyak turun dekat kita. So kita pun jadi overthinking. So dan dia mungkin disebabkan personality ni selalunya orang yang memang cepat risau lah, the anxious type. Dia bukannya jenis penyakit psikiatri, tapi dia personality dan selalunya menyebabkan seseorang itu menjadi seorang yang perfectionist. Orang yang perfectionist ni memang dia akan selalunya overthinking dan dia menyebabkan orang di sekeliling dia memang stres lah, especially kalau dia ketua kan. So saya memang, kalau saya tahu ketua saya jenis yang perfectionist, memang saya pun jadi anxious kan. Sebab dia memang akan menyebabkan kita jadi anxious. Perfectionist macam ni lah. So ketua-ketua kan, manager-manager, kalau anda rasa anda seorang perfectionist, it's okay for you to be perfectionist for your own sake. Tapi jangan transfer sangat you punya perfectionist tu kepada orang lain. Kesian anak buah stres.
Okay, lepas tu yang keempat, poorly managing stress kan. Kita tak boleh nak manage stress kita dengan baik dan juga disebabkan oleh high demand of life. So, benda-benda ni ialah yang well known factors kenapa seseorang itu boleh menjadi overthinking. Okay, so kesan. Apa kesan? Banyaklah kan yang macam saya ada sebut tadi. Kita just go through one by one, go through list ni je lah. Yang pertama, menyebabkan kita rasa negative thinking. Of course lah kan, bila kita duk fikir orang ni suka aku ke tidak kan. Kita akan jadi kita pandang rendah pada diri kita sendiri. Kita jadi low self confidence, kita ada low self esteem. Kadang-kadang kita tak boleh tidur macam Puan Rohaniza cakap tadi kan. Duk fikir je, okey ke bos aku marah ke aku tadi ke? Macam mana kalau penilaian akhir tahun tak dapat 90? Macam mana kalau tiba-tiba kena pindah sebab bos tak suka aku? Bila bos aku ni nak pindah? Kenapa dia tak pindah? Kenapa dia tak mati-mati kan? So macam banyak sangat kan. So menyebabkan kita tak boleh nak tidur kan. Dia menyebabkan kita jadi irritable kan. Irritable ni sebab kalau kita risau kan. Bila kita overthinking, kadang anak kita tak ada buat apa pun kan. Tapi sebab kita duk fikir masalah dekat pejabat, anak kita bising, kita marah anak kita. Sedangkan bising tu normal untuk budak-budak kan. Ni tak balik kat pejabat kita harap semua orang diam. Yang sebab kita duduk dalam bilik kan. Contoh bos duduk dalam bilik buat kerja nenek-nenek tapi dalam kepala banyak overthinking. Balik rumah pun masih lagi overthinking pasal banyak-banyak perkara. Bila balik rumah anak bising, kita menjerit kat anak kita kan. So anak kita jadi bila anak kita tengok kita macam tu, dia pun rasa bapak tak pernah sayang dia, bapak macam ni, bapak macam ni. So anak kita pun jadi overthinking. So the cycle tu akan continue kan. So stop doing that insyaAllah. Yang keenam, kita jadi worried ataupun sentiasa jadi nervous, jadi resah je. Kita tak boleh nak fokus. Lepas tu kita tak boleh nak build trustworthy ataupun meaningful relationship. Kan sebab bila overthinking ni kadang-kadang dia menyebabkan syak wasangka juga kan. Contoh kita baru bercinta dengan orang tu, lepas tu kita bertunang, lepas tu dia pergi kerja, kita macam terfikir macam mana kalau dia pergi kerja dia accident dan dia kata dia dah sampai tempat kerja, tempat kerja tu banyak perempuan, ramai pula perempuan yang cantik, ramai perempuan yang muda, macam mana kalau dia buat itu, macam mana. So macam nak macam mana? Kan kita jadi paranoid. Lepas tu menyebabkan kita penat lah kan. Mental penat, fizikal penat, semua penat. Dan kita akan sentiasa memperbesar-besarkan sesuatu keadaan. Dan ini akan menyebabkan, kalau perasan lah, selalunya orang yang overthinking ni, yang betul-betul overthinking ni lah kan, dia tak ramai kawan lah. Dia tak ramai kawan, dia memang akan seorang-seorang. Tapi lepas tu dia tanya balik kan, kenapa orang tak nak kawan dengan aku? Sedangkan dia tak sedar kan, benda tu ialah vicious cycle kan. Siapa nak kawan dengan orang yang terlalu risau akan sesuatu sampai orang lain jadi risau? Kan, ataupun kita yang jadi macam tak nak berkawan dengan orang sebab kita tak percaya dekat semua orang kan. Lepas tu kita tertanya, kenapa hidup aku seorang, kenapa Tuhan tak ada jadikan kawan untuk aku, kenapa tak ada orang yang boleh dipercayai, kenapa kan. So dia vicious cycle lah. It's a vicious cycle. So Doktor ada soalan ni doktor? Ya, sila. Sebelum doktor sambung, kita baca beberapa soalan ni dulu lah. Okay, ada satu soalan ni. Ada 3 soalan. Okey, salam doktor. Macam mana nak sabar dengan orang yang overthinking ni, sebab ada kala orang yang overthinking ni dia sangat menguji. Okay, lepas tu doktor nak jawab dulu ke saya bagi satu soalan? Baca semua dulu. Semua ya? Okey, lagi ni Assalamualaikum doktor. Adakah overthinking akan menyebabkan kita susah tidur malam dan selalu sakit kepala? Okey, lagi satu lagi. Salam doktor. Ya, betul. Saya nak tanya, kalau asyik terfikir untuk masa depan, adakah itu sebagai overthinking? Mohon pencerahan. Okey. Ini dulu, ada lagi 2. Nanti doktor jawab dulu. Saya jawab dulu. So saya lupa soalan tadi. Yang nombor 2, ya, dia memang boleh menyebabkan insomnia ataupun tak boleh tidur dan juga apa tadi dia cakap? Tak boleh tidur dengan apa yang soalan nombor 2 tu? Sakit kepala. Ya, sakit kepala. Yes. Memang confirm sebab kenapa? Dari segi fisiologi pun kan, bila kita overthinking kan, kita guna kita punya otak. Bila kita kena kita punya otak, blood circulation kan, pengaliran darah dalam otak tu memang akan sentiasa perlu ada. Kan, oksigen kena banyak. Sebab tu kalau perasan orang yang overthinking ni, dia akan mungkin sentiasa nak makan benda manis ke. Dan bila dia jadi macam tu, saluran darah tu dia akan kembang tau. Bila saluran darah kembang, itu akan menyebabkan sakit kepala. So memang betul. Okey. Yang soalan yang pertama tadi tu, macam mana kita nak sabar. Macam mana kita nak sabar dengan orang yang overthinking ni?
Kita tak Soalan overthinking, orang tu yang overthinking macam tu. Itulah. Dia macam ni. Sebab tu saya kata kita tak boleh nak kawal orang lain. Kita memang tak boleh kawal orang lain. Kalau dia overthinking. Cuma katakanlah kawan yang kita hadir tu dia tak datang talk ni kan. So kita boleh je sebenarnya duduk dengan dia dan bagi tahu dia kan. Tanya dia, kau ada apa-apa masalah ke? Kau okey ke tidak? Kenapa aku nampak kau ni banyak sangat fikir, banyak sangat risau kan? So itu antara benda yang kita boleh buat. Kan? So kalau macam dia cakap macam ni sampai nangis-nangis dan sebagainya, suruhlah dia jumpa kaunselor dulu. Kalau dia dekat tabung haji, jumpalah kaunselor kat tabung haji dulu. Kalau katakan dia tak ada kaunselor dekat pejabat dia dan sebagainya, dan mungkin kena rujuk kepada doktor lah, pergi klinik kesihatan ataupun mentari yang terdekat kan. Dan nak sabar dengan orang yang overthinking ni, satu, memang susah lah, memang susah. Yang kedua, macam saya cakap tadi, kita kena tahu boundaries kita. Kita sabar tu maksudnya, kalau kita boleh elak dia, kita elak ke dia. Tapi kalau kita cuba nak mengawal dia ataupun cuba nak mengubah dia, maka stop doing that. Stop doing that unless dia dah sedar perkara tersebut, dia dalam keadaan nak mengubah dan kita boleh sama-sama tolong. Tapi selagi dia belum sampai stage tu, jangan kita terlalu mengharapkan orang tu akan berubah sebab kita memang akan frustrated. Sebab untuk berubah dia perlukan kepada acknowledgement ataupun awareness. Dia perlu kepada kesedaran. Kalau dia tak sedar, dia tak nak berubah, dia tak sedar dia menyebabkan orang stres, maka jauhlah. Bagi saya dia tak ada, dia sabar ni, kita just hanya boleh jauhkan diri saja. Tapi contohlah kan, yang overthinking tu isteri kita, suami kita, dan kita tak boleh nak jauh kan. So bila kita tak boleh nak jauh, selalunya apa yang kita boleh buat ialah kita duduk sama-sama dengan dia, kita cakap dengan dia, apa sebenarnya yang abang risau, apa sebenarnya yang awak risau kan. Contoh tanya dia kan. So tulis, suruh dia tulis. So itu antara teknik yang paling kita nak kata yang confirm boleh membantulah. Bila tulis tu suruh dia baca balik. Antara semua ni, mana yang kita atau mana yang awak perlu berikan perhatian dan mana yang awak boleh kawal. Kan? So kita ajar dia lah. So nanti saya akan ajar satu-satu. So that kita boleh ajar dekat orang tu pula. Okay. Soalan yang ketiga tadi ialah, dah tua lah saya ni, boleh lupa pula soalan. Soalan yang ni, kalau kita asyik terfikirkan masa depan, adakah itu overthinking? Okay. Kalau kita fikirkan tentang masa depan, dalam keadaan kita nak bersedia. Contoh kan, macam hari itulah masa saya mula-mula kahwin. Contohlah, saya tak ingat nak bagi contoh lain. Masa saya mula-mula kahwin kan, saya macam risau macam mana kalau tiba-tiba suami saya nak kahwin dua kan. Macam mana, yelah kan, kita tak tahu rezeki orang kan. Tiba suami kita kaya kan, kahwin dengan dia mungkin dia tengah tak kaya kan. Tiba-tiba dia jadi kaya kan. Kita pula sama-sama dah makin tua kan. Ramai pula sekarang ni budak-budak muda yang masuk ke suami orang. Contoh kan, bukan semua. Kan? So kita akan terfikir benda tu kan. So kalau kita terfikir sekali-sekala dan bila kita fikir tu kita cuba cari jalan solusi. Contoh kan, dia beli rumah, kita suruh turun letak. Rumah ni bawah nama saya. Kan? Awak kena ambil hibah kan. Contohlah kan. Kalau kita fikir kan, benda-benda macam tu. So it's okay. Sebab kita memang kena fikir pasal masa hadapan. Dan benda tu menyebabkan kita mengambil tindakan yang lebih baik untuk masa hadapan. Dan it is okay. Tapi kalau kita fikir, macam mana kalau suami aku kahwin dua kan, contohlah kan, dia sampai kerja kita call, sekejap lagi pukul 10 kita call, pukul 12 kita call, sampai suami kita pun jadi bengang kan, kau ni kahwin dengan aku tapi tak percaya dengan aku, baik kau tak payah kahwin dengan aku. Contoh kan, sampai suami cakap macam tu kan. Dan it's overthinking yang tidak membantu. Tu adalah mungkin sebahagian daripada personality, mungkin anda dah ada anxiety, mungkin dah ada kemurungan dan sebagainya. So kena check. Okay, so itu jawapan secara ringkas lah. Okay, next soalan. Okay doktor, ada lagi soalan ni. Okay, dari segi gender, siapa yang lebih cenderung ke arah overthinking? Kaum lelaki ke atau perempuan? Okay, saya bila guna istilah gender ni, sebab sekarang ni saya dalam grup yang membincangkan tentang transgender dan sebagainya kan, di kalangan Muslim macam mana nak tackle ni, gender ni dia lebih kepada macam di-assign macam masyarakat tu yang assign the responsibility of that person. So saya lebih suka kalau guna perkataan jantina ataupun seks.
So kalau jantina, yes, dari segi jantina memang perempuan lah. Perempuan. Memang perempuan lah. Definitely memang perempuan. Tak salah saya hampir 2/3. Maksudnya daripada katakan kita ada 3 orang, sorry tu contoh macam mana? Katakan kita ada 30 orang populasi kan. 20 orang wanita memang confirm akan ada overthinking. Contohlah, lelaki 10 sahaja nak menunjukkan dia punya ratio. 2/3 memang akan most kes-kes yang melibatkan overthinking ni adalah wanita. Okay, next. Okey. Adakah sikap memikirkan kesan atau akibat terhadap sesuatu kemungkinan yang akan berlaku itu tidak perlu langsung dalam kehidupan kita? Tak adalah tak perlu langsung. Kan saya dah cakap tadi, perlu kalau dia boleh membawa kita untuk merancang dengan lebih baik ataupun untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh berlaku kan. Contoh macam tadilah contoh tadi tu kan, macam mana kalau tiba-tiba suami saya meninggal kan, siapa nak sambung bayar rumah, nak sambung bayar kereta kan. Kalau overthinking mungkin dia akan rasa macam jangan macam mana, mungkin dia akan menyebabkan dia tak boleh nak beli rumah yang mahal ke, contoh kan, dia akan beli rumah yang murah ataupun dia tak nak beli rumah ataupun dia tak nak kahwin langsung kan. Tapi kalau kita macam mana kalau suami aku mati tapi pada masa yang sama kita macam tapi ada hibah, ada takaful, nak beli rumah ambil lah full MRTT dan sebagainya kan. So bila kita fikir ke arah tu then it is good lah sebenarnya kan. Ataupun macam kalau tak fikir langsung kan, kita hantar anak mana-mana nak hantar anak pergi kerja kan, mana-mana je lah tadika kan. Dr. Nadia kata jangan overthinking. Tak, bukan tu maksud saya. Bila kita nak fikir nak hantar anak pergi tadika tu, of course kita kena fikir kan, nak hantar senang ke tidak, tadika tu okey ke tidak, reputasi dia macam mana, saya boleh mampu ke nak tanggung for the whole of year kan. Nak ambil anak kerja okey ke tidak, dia ada flexibility tak kalau tiba-tiba banjir kilat dekat KL, lepas tu tiba-tiba balik kena lambat kan, dia orang boleh tolong jaga tak sampai saya sampai. Of course kita kena fikir benda-benda macam tu. So kalau kita dalam buat keputusan, kita fikir benda macam tu dan pada masa yang sama kita boleh bagi jawapan setiap kita punya soalan tu dan dapat mengeluarkan keputusan, dan it is good. Please do so. Tapi kalau kita duk fikir macam mana kalau tadika ni tak ni macam ni, keputusan kita resign kan, resign tanpa kita betul-betul berbincang kan. Lalas kita resign masalah duit tak cukup contoh kan, ataupun bila kita resign suami kita marah sebab tak bincang dulu dengan dia. Lepas tu bila kita resign kita duduk kat rumah, kita jadi stres, suami balik lambat, kita jadi jealous sebab suami pergi kerja, kita tak tahu suami macam mana. So benda-benda macam tu lah. Okay, itu yang saya maksudkan dengan kena fikir, tapi pastikan fikiran kita tu appropriate dan memberi penyelesaian dan kelegaan. Okay. So, ada lagi ke soalan? Ada doktor, boleh teruskan. Okay. So, Nur Islamia, psikologis daripada Indonesia, mengatakan bahawa in contrast to thinking about a solution to a problem, macam saya dah bincang tadi tu lah kan, overthinking tends to dramatize event. Kita jadi drama lah kan, that have already happened and predict something bad for something that hasn't happened yet kan. So benda macam ni lah. Drama ni macam tadi tu lah, macam mana kalau suami aku main kayu tiga dekat luar, so kita tak bagi dia pergi kerja, dia balik kerja lambat je kita call marah-marah kan. So kita dramatize things kan, ataupun benda tak berlaku. So itu adalah overthinking lah. Okay, so how to help myself? Benda ni yang sebenarnya kita kena belajar. Okay, so pertama sekali, distract yourself. Tapi benda ni, teknik ni dia memang temporarily sahaja kan. Contoh, bila kita tengah buat kerja, tiba-tiba datang pemikiran. Pagi tadi suami aku marah-marah. Dia marah-marah sebab dah ada perempuan lain ke? Macam mana ni? Sorry lah sebab sekarang ni tengah sibuk dengan soul-soul kan. Tak boleh pula fikiran saya nak fikir pasal benda lain. Teringat pasal topik yang sama je kan. Minta maaf semua. Tapi kalau ada contoh lain, tolong bagilah. Okay. Sebab saya pun bukan jenis yang overthinking. So tak tahu nak bagi contoh tu susah. Kalau dengan patient tu dia lain kan. Sebab kita bercakap sama-sama dengan patient. So distract ni, contoh kalau kita tengah buat kerja, tiba-tiba datang pemikiran risau tu, kita pun bangun, minum air dulu. Kita bangun, kita jalan-jalan dulu. Kita bangun basuh muka, kita bangun solat duha dulu ke kan.
buatlah apa-apa. So yang tu okey kan, tengah buat kerja kat rumah, tiba-tiba kita duk risau, kenapalah suami tak balik lagi, hujan dekat luar, accident ke apa ke, nak bila call talian tak dapat, kan. So kita tengok movie dulu, so it's okay kan. Benda-benda macam tu distract, tapi dia memang work for that time sajalah, kita tak boleh always distract ourselves pula, nanti kan apa kerja pun tak siap kan. Lepas tu yang kedua, challenge your negative thoughts kan. Betul ke suami saya tu kahwin lagi satu? Dia mana ada duit, kan. Kerja pun 9 sampai 6, sampai rumah pun pukul 7, pukul 8, mana dia ada masa. Contoh kan. Lepas tu consider ada alternative scenarios kan. Contoh, dia bukan balik lambat sebab ada perempuan lain kan. Mungkin kerja banyak kan. Kena call lah dulu suami untuk pastikan betul ke dekat tempat lain kan. Ataupun hujan ke dan sebagainya kan. Banyak lagi alternative scenarios kan. Ataupun kita fikir macam mana kalau saya kahwin, tiba-tiba suami tinggalkan saya, macam mana saya kahwin, nanti kadang mak mentua tak suka dengan saya kan. Cuba tanya balik soalan yang sama tu in an opposite punya direction kan. Ni kalau suami tak suka, atau suami tinggalkan saya kan. So tanya balik diri kita, macam mana kalau suami sayang saya, dan suami sentiasa sayang saya, dia takkan tinggalkan saya. Kan rasa happy sikit bila kita tanya macam tu kan. Macam mana dapat mak mentua tadi kan, macam mana mak mentua tak suka saya kan. Tanya balik, macam mana kalau mak mentua tu sayang dengan saya, kan best. Kan, so bila kita tanya opposite macam ni, kita fikir alternative scenarios ni, dia akan bagi kelegaan kan, walaupun kita tak tahu pun benda tu, sebab sebenarnya dua-dua pun kita tak tahu. So bila kita ada dua benda yang kita ada pilihan untuk memilih benda-benda yang kita tidak tahu, baiklah kita pilih benda yang tidak tahu ni dalam keadaan yang lebih positif kan. Sebab Allah memang cakap kan, Allah itu adalah apa yang kita fikirkan. Contoh kan, so kalau kita sentiasa bersangka baik, berfikiran baik dan sebagainya kan, mudah-mudahan benda tu Allah pun akan makbulkanlah kita punya pemikiran tu dan sebagainya. Okay, so nombor 3, work on your interpersonal skills. Ni yang soalan puan Rohaniza tadi kan. So work on your interpersonal skills. Sebab orang yang ada overthinking ni kadang dia memang lack in self confidence. So build your self confidence. Nak bercakap pasal self confidence ni, kena jemput saya lagi 1 jam. Lepas tu seterusnya self control. Self control ni yang saya nak mention sikit lah. Sebab saya perasan ramai yang di kalangan profesional yang jumpa dengan saya sebab ada masalah dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang ramai orang sebenarnya lacking kan. Good self control ni, contoh waktu bekerja kan, kita ni adalah jenis overthinking, tapi waktu bekerja ni kadang-kadang kita tengok social media kan, masa Putri lihat Sarah Liana dan sebab dengan Syamsul tu, kita nak update kan. Lalas kita jadi macam kita pula yang stres kan. Padahal bukan kehidupan kita pun, tapi kita yang stres. Kita yang macam cakap dengan kawan, kau jangan percaya kat laki kau sangatlah apa. Kita yang jadi macam tu kan. So benda tu dia boleh menyebabkan productivity turun, kita jadi overthinking kan. So social media ni pada kebanyakan masa dia tak elok. Kecuali social media kita tu penuh dengan kita ikut Dr. Mazhar sahaja, kita ikut Dr. Zulkifli Al-Bakri, Dr. Rora, siapa lagi? Kamilin Jamilin, siapa lagi? Semua orang tu lah kan. So bila kita ikut orang ni, tak adalah benda-benda pasal gosip-gosip ni. Okay. Lepas tu jangan shopping impulsively kan. Stres je kita order Grab, stres je kita tengok butik online kan. So benda-benda macam ni dia tak menolong kita untuk nak build a better self control. Dan yang paling penting ialah managing emotional response kan. So ketua tengah marah, kalau kita ni jenis yang melawan kan, kita kena ubah kan. Bila ketua tengah marah, kita tahu dia tengah marah. Now I need to control myself supaya I tak marah balik my ketua ataupun menyebabkan a poor outcome of the arguments. Fokus pada pernafasan kita. Buat yang tu saja. Okeylah. Saya tak boleh menjawab sebab ketua ni memang macam ni, tapi saya tak boleh nak buat apa, so saya nak fokus pada nafas saya saja. Just fokus. Tarik nafas, rasakan angin tu masuk melalui kita punya hidung, rasakan angin tu sejuk ke angin tu panas. Bayangkan dia memenuhi kita punya paru-paru dan sebagainya. Lepas tu dia keluar balik. So fokus. Tapi jangan pass out pula kan. Jangan nanti ketua marah, kita duduk ya, bila ketua tanya kita tak jawab, lagi lah marah kan. So you need to practice lah to gain this control. Lepas tu count kan, kita nak marah, kita ketua, kita nak marah anak buah kita, sebelum kita nak marah tu kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu nak marahlah. Selalunya nada kita akan berkurangan, dia bagi kita masa untuk bercakap ayat yang lebih baik dan sebagainya. Lepas tu timing or postpone your reaction. Contoh suami balik marah-marah
Kan, balik marah-marah. Dia marah-marah, rumah bersepah lah apalah. Tapi kita tahu suami kita bukan jenis marah-marah. Dia marah tu mesti sebab ada stres kat tempat kerja. Kan? So kita tak perlu nak marah balik. Awak ingat awak seorang je kerja. Saya pun kerja juga tau. Kan? Dia tak jadi apa. Kita cuma cakap okey tak apa. Dia nak marah-marah dulu. Saya bagi dia peluang dulu. Sekejap lagi pukul 8 malam giliran saya pula nak marah. Kita boleh buat macam tu. Kan? Kawan aku nak marah. Dia ingat dia seorang je yang menyebabkan bos marah. Ni dia yang punya faham nak marah aku balik. Kan? Bila kita act pada masa tu juga, dia tak akan membaiki keadaan. So kita cakap, okey tak apa, biar dia nak marah dulu. Nanti pukul 4.30 suruh balik, aku nak marah dia sesuka hati. Selalunya, kita takkan marah dalam keadaan yang hodoh. Kita akan marah dalam keadaan yang lebih cantik dan konstruktif. Benda tu yang kita nak sebenarnya kan. Dan zikirlah. Zikirlah kan, zikirlah. Ingatlah pada Allah kan. Tak tahan sangat, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tak adalah kekuatan, tak ada daya kekuatan aku ya Allah, melainkan dengan kekuatan-Mu ya Allah kan. So bila kita baca tu insya-Allah Allah akan bantu. Okey? So yang seterusnya, learn how to let go and let God. Kan tak semua benda kita boleh kawal. Kan? Tawakal je lah kepada Allah. Kita hanya boleh usaha takat tu sahaja. Kan? Mungkin orang kata boleh usaha lagi, tapi kita tahu daya kemampuan kita takat tu sahaja. So lepaskan. Nak buat macam mana? Kan? Serahkan kepada Allah. Kan? Dengan syarat kita dah cuba yang terbaik. Okay, be self-compassion. Be more self-compassion now. Learn to forgive yourself. Kan, kalau kita buat silap, janganlah untuk ingat balik kesilapan kita dan sebagainya tu kan. Yes, kita kena ingat kalau dia memberi pengajaran. Tapi kalau kita ingat, dia tidak dia pengajaran tu sikit tapi dia menyebabkan kita tak boleh nak build a meaningful life. Dan ingatlah, kita ni manusia kan. Manusia memang buat silap. Nak buat macam mana? Dan dia tak akan buat satu kesilapan je. Dia akan buat 3, dia akan buat 4, dia akan buat berulang-ulang kemungkinan kan. Dan dia akan buat kesilapan sampailah nyawa yang terakhir kan. Nafas yang terakhir. So, learn to forgive yourself. Nak buat macam mana kan? Kita manusia yang lemah. Do not easily judge situation or others. Kan? Contoh kita masuk kerja kan, kita masuk, orang tengah berkumpul. Tapi bila kita masuk, orang tu balik meja masing-masing. Kita punya ni mesti tengah cakap pasal aku. Diorang ni memang macam ni. Aku memang tak boleh dah kerja dekat sini, cukup lah. Padahal diorang ni memang dah nak pergi dah pun. Kan? Kebetulan kita masuk tu dah habis dah gosip diorang. Tak ada kaitan dengan kita pun. Contoh. Kan? Tapi sebab kita ada benda ni dan dia jadi overthinking dan sebagainya, kita jadi paranoid dengan orang pun jadi macam tak boleh nak suka dengan kita dan sebagainya kan. Ni yang saya cakap tu, write down your thoughts. Kan? Tulis satu-satu. Lepas tu tanya balik, setiap fikiran tu tanya balik, betul ke? Ada situasi, ada possible alternatif untuk situasi ni tak? Lepas tu practice specific gratitude. Dia kena macam gratitude ni bersyukur kan. Dia bukannya macam saya bersyukur hari ni saya bangun pagi, saya bersyukur hari ni saya boleh bernafas. Tak, benda-benda macam tu dia kurang membantu, dia boleh membantu. Nak lebih membantu, spesifik kan apa dia. Saya bersyukur tadi masa bos marah, saya tak membuat reaksi yang melulu. Saya bersyukur tadi, contoh macam soalan Puan Rohaniza tadi tu kan, saya bersyukur saya berjaya delegate kerja kepada anak buah saya. Kan, spesifik. Tulis, ingat benda tu sebab saya dah berjaya melakukan sesuatu yang saya rasa susah. That is specific gratitude. Lepas tu, kalau dah buat benda-benda ni juga, hidup kita masih tak tenteram, masih lagi kita jadi hidup ketakutan, kita rasa kita tak boleh nak capai apa kita nak capai, tanyalah pada diri sendiri, do I need a therapist? Kan, mungkin dah tak boleh nak tolong diri sendiri dah. Kita perlukan bantuan daripada profesional and it is okay. So, itu adalah slide saya yang terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, nanti boleh isi link survey di ruangan chat. Okey, dekat link survey ni juga kita ada soalan kuis. Nanti kita akan pilih pemenang. Soalan kuis ni juga nanti akan ada hadiah lah. Nanti pihak unit counselling, psikologi dan counselling akan hubungi pemenang tu melalui email lah. Macam tu insya-Allah. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Nurul Nadia atas perkongsian yang amat padat dan berguna berkenaan overthinking ni. Daripada sekecil-kecil overthinking boleh jadi sangat besar. Overthinking pun ada yang positif dan ada juga yang negatif ya Doktor. Okey, alhamdulillah tuan-tuan hajah dan puan-puan haji. Tuan-tuan haji dan puan-puan hajah. Okey, banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini atas perkongsian dari Dr. Nadia
Dr. Nur Nadia. Semoga segala apa yang kita perolehi pada hari ini dapat kita sama-sama manfaatkan untuk diri kita sendiri dan juga rakan-rakan dan juga untuk keluarga kita. Okey. Boleh saya simpul sikit tak, Doktor? Sila-sila. Apa yang saya dapatlah daripada overthinking perkongsian doktor hari ni lah. Overthinking ni dia juga adalah satu proses dan gaya fikir kita. Dan apabila kita menyebut gaya fikir ni, ia adalah hal yang boleh diperbaiki dan juga boleh diubah. Okay, sebagaimana kita melakukan senaman fizikal setiap hari untuk kekal sihat, begitu jugalah dengan minda kita juga perlu melalui senaman fikiran. Kalau kita tak buat macam tu, mungkin mental kita pun penatlah dengan overthinking ni setiap hari. Okay. Okay. Rasanya Kesimpulan yang sangat baik. Terima kasih Puan Rohaniza. At least saya tahu Okay. seseorang memang mendengar dengan baik lah. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Okay, minta nanti sahabat-sahabat semua ada link survey dan juga quiz di ruangan chat. Nanti boleh isi ya. Okay. Rasanya sampai setakat ini saja kita punya program sebab masa pun dah lebih. Okay. Segala yang baik, yang indah dan yang sempurna itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua dan sama-samalah kita mensyukurinya dan segala kekurangan dan kepincangan sepanjang program. Ini adalah kelemahan daripada pihak kami dan kemaafan juga yang kami minta. Sampai kita berjumpa lagi dalam program-program dari unit psikologi dan kaunseling pada masa akan datang. InsyaAllah. Kita akhiri sesi kita pada hari ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifar. Okay. Okay, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Dr. Nurul Nadia. Kita bersama pada hari ini.